Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقروبه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pertama dan utamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam maya ini untuk sama-sama kita berkongsi maklumat, berkongsi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan perkongsi ini memberi manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon siapa yang baru masuk tu boleh share dan kita boleh komen lah dekat mana tuan-tuan berada, clear ke tak clear, kan? Clear ke tak clear. Sekarang ni semua kena komen clear ke tak clear. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan lagi pengajian kita melalui ataupun berpandukan kitab buku Indahnya Hidup Bersyariat, yang mana kita dah masuk dalam bab mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu marilah kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkatan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita dalam perkara agama. Seterusnya Allah Taala mencampakkan kesungguhan kepada kita untuk melakukan amal soleh insya-Allah. Selamat datang Irul Para, Rin Aziz. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan. Baik, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Seterusnya kita sambung dengan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Selamat datang kepada Cik Firdaus, Abang Eddie. Baik, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita. Kita dah masuk dalam bab mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Minggu lepas kita dah bincangkan tentang tujuan ma'rifat ataupun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi dalam tajuk mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Mengenal Rasul tanpa mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh manusia, untuk seluruh umat, kita tidak akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak akan mendapat nikmat syurga yang kekal pada hari kiamat. Ini hakikat. Kebenaran yang perlu kita yakini bahawasanya mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkara tuntutan agama. Mengenal Rasul merupakan satu tuntutan agama yang tidak boleh tidak kita perlu untuk mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang kampung kata, kalau tak kenal maka tak cinta. Maka untuk mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita kena kenal. Kenal bukan sahaja kita kenal sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kena kenal seolah-olah kita lebih mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam berbanding mengenali keluarga kita. Maknanya seperti mana golongan kafir Quraisy, mereka sangat mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam berbanding keluarga ataupun saudara mara mereka sendiri. Nak ceritakan bahawasanya hebatnya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja cintai, dikasihi oleh para sahabat, tetapi mereka golongan yang memusuhi, zahirnya memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengenali dan menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Tetapi dengan sebab keegoan, keangkuhan, kesombongan mereka menjadikan mereka mengenepikan apa yang terletak, apa yang tersimpan dalam hati mereka. Baik, untuk kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam pada zahirnya kita kena tahu sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kena kenal siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tunaikan. Itu semua kita dah bincangkan pada minggu lepas. InsyaAllah kita melihat sedikit tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan Sayyidun Nas. Sayyidun Nas ataupun disebut dengan pemimpin manusia. Dan disebutkan juga Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Seluruh manusia dipimpin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para rasul dan para pemimpin yang lain dipimpin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin seluruh manusia. Sama ada golongan atasan, golongan bawahan, golongan kiri, golongan kanan, sesiapa saja yang nak mengikuti jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan dipimpin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan merupakan khataman nabiyyin, penutup bagi segala nabi dan rasul. Ini menjelaskan kepada kita tentang selepas saja kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak adalah lagi nabi selepasnya. Selepas baginda tidak ada lagi nabi. Adapun yang timbul nabi-nabi selepas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi-nabi yang palsu. Nabi yang sengaja dicipta untuk menarik perhatian, untuk mencari habuan dunia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab yang bermaksud Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan apa yang kita lihat di sini, sahabat-sahabat sekalian, ahlan sahlan kepada saudara Wan Muhammad Firdaus, saudari Nur Haniza,
saudara Muhammad Afiq, Amirul Amin Azidi, saudara kita yang dihormati, saudara Radin Syahrul Radin Irham. Ahlan sahlan wa marhaban bikum. Kalau kita lihat antara keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, iaitu pemberi syafaat pada hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Kenapa kita perlu mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kenapa kita perlu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kenapa kita kena berjuang untuk mempertahankan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan pemberi syafaat pada hari kiamat. Pemberi syafaat. Kita ni besok akan mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekiranya kita mengikuti jalan yang telah disediakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kata kita menyeleweng ataupun kita cari jalan yang lain daripada apa yang telah disediakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak dapat syafaat tersebut. Ni rugilah. Ruginya bila mana kita tidak mendapat syafaat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang perlu kita ketahui bahawasanya, selamat datang kepada Muhammad Zaki, Muhammad Lamqa, Cik Roslan bin Sa'ad. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sesuatu yang perlu kita ketahui bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang pertama yang akan mengetuk pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama yang akan mengetuk pintu syurga, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik. Dan umatnya adalah umat yang pertama akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam banyak hadis tentang keutamaan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembuka ataupun pemula untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, maka umat baginda sallallahu alaihi wasallam diberi keutamaan, diberi peluang yang seluas-luasnya untuk golongan ataupun kumpulan yang pertama memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat sekalian, beruntunglah kita bila mana kita berada di bawah naungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang pertama yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendahulukan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki syurga. Bayangkan daripada makhluk ataupun kumpulan pertama, daripada kaum pertama Nabi Adam AS sampailah kaum yang terakhir sekali, yang berlonggok, yang berkumpul di mahsyar, yang mana untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ramai-ramai itu kita terpilih, kita umat yang terpilih untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kumpulan yang pertama. Ini antara kelebihan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu nikmat yang sangat besar. Bayangkan kalau kata kumpulan pertama dah masuk ni, jadi kita dah rasa lega lah. Rasa lega berbanding orang yang di belakang kita berduyun-duyun, beratur nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena bersyukur dengan nikmat tersebut, dan untuk kita melayakkan diri kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala melalui jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh tidak, sudah barang tentulah kita perlu untuk mengikuti jalan yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sangat penting.
Jangan hanya kita berangan-angan saja untuk masuk syurga. Masuk syurga dalam grup yang pertama, tetapi dalam keadaan kita tidak melakukan amal soleh. Kita tidak melakukan kebaikan. Kita tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya kita bertindak, orang kata, melawan arus baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita buat. Sebaliknya, kita pula yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau begitu, kita takut kita tak termasuk dalam kumpulan yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugilah. Rugi. Ahlan wa sahlan, saudara Muhammad Aris, saudara Isa, saudara Syamsul Abu Samah. Ahlan wa sahlan. Baik, tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pergi jauh lagi, lebih jauh lagi tentang syafaat baginda, tentang nikmat yang kita akan perolehi daripada kita menjadi orang ataupun golongan kumpulan yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena kenal siapakah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terlebih dahulu. Kan? Kena tahu siapakah baginda, siapakah nama dia, bin apa, bin atuk dia apa, dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan berkongsi mengenai peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan Abul Qasim, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu salah silah Nabi SAW. Dan Adnan termasuk anak cucu Nabi Allah Ismail AS. Nabi Allah Ismail bin Ibrahim AS. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Itu nama bagi Nabi SAW. Dan anak-anak kita sebenarnya, khususnya yang belajar di Pasti, pusat asuhan tunas Islam itu, kebanyakan mereka menghafal nama-nama Nabi SAW ini sampai kepada Adnan. Dia adalah lagu dia. Kan? Kalau sahabat-sahabat sekalian nak lagu yang kita boleh ingat nama Nabi SAW sampai kepada Adnan tu, boleh belajar, boleh mengaji dengan anak-anak Pasti kita. Dia ada rentak dia yang mana anak-anak ni dia mudah ingat. Dan inilah perkara yang sangat penting. Bila mana kita kata kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka layakkah kita bila mana kita kata cinta tetapi kita tak kenal siapakah dia? Maka tak layak. Sepatutnya kita kena kenal siapakah orang yang kita cintai. Dia siapakah nama dia tinggal kat mana, kemudian adik-beradik dia berapa orang, isteri dia berapa orang, anak dia berapa orang. Lagi banyak maklumat yang kita tahu, maksudnya lagi kita kenal, lagi kita mencintai mereka. Begitu juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lagi banyak maklumat ilmu yang kita tahu tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lebih akan kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nak tahu maklumat-maklumat itu,
maka tidak boleh tidak kita kena belajar sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar tentang pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi susul galur dari sebelah bapa. Adapun daripada ibu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah bintu Wahb bintu Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan di permukiman Bani Hashim di kota Mekah. Kelahiran kota Mekah. Bila tarikh itu tarikh yang sangat kita maklumi, kan? Pada hari Isnin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Atau bertepatan dengan 22 April 571 Masihi. Kita kena salah satu untuk kita kata kita kenal dan cinta Rasul, kena kenal siapa dia, kemudian kena kenal siapa bapa dia, kena kenal ibu dia, kena kenal hari lahirnya, kena tahu tentang di mana kelahirannya, dan ada beberapa perkara lagi lah. Kemudian selama 53 tahun baginda tinggal di kota Mekah. 40 tahun sebelum kenabian dan 13 tahun setelah kenabian. Lalu baginda berhijrah ke Madinah, menetap dan melanjutkan dakwah tauhid selama 10 tahun. Hingga wafat pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yang mana berusia ketika itu 63 tahun. 63 tahun. Nabi SAW umur tidak panjang berbanding dengan sebahagian orang kita. Sebab Nabi SAW pun menyebutkan bahawasanya umur umat Nabi SAW pun tidak panjang banding dengan umat-umat yang lain. Kita ni antara 60 ke 70. 60, 70, 80, 90 dah jarang-jarang. 80 pun dah jarang, 90 pun dah jarang-jarang lagi. 100 lagi jarang-jarang. Kan? Nabi kata, a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 70. Kalau ikutkan pada usia Nabi SAW ketika baginda wafat, berumur 63 tahun. Kalaulah kata ada orang yang berumur 60 tahun, maksudnya dia ada lagi tambahan 3 tahun. Ada extra lagi 3 tahun untuk bersama dengan umur Nabi SAW. Maka dah boleh bersiap siaga. Ada pula orang yang telajak pula sampai umur 70 tahun. Allah bagi peluang lagi panjang umur untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur ni tuan-tuan, Allah bagi kita panjang umur bukanlah maksudnya kita boleh gunakan umur itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah umur yang ada untuk kita melakukan amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ada sahabat-sahabat yang dah nak pencen, kan? Sahabat-sahabat kita yang dah nak pencen. Bila pencen tu cukuplah dengan apa yang kita ada tu. Jadi kita gunakan masa selepas daripada pencen tu sepenuhnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi ke majlis-majlis ilmu, kemudian kita berkhidmat dengan masjid, dengan surau. Tak kisahlah jadi tok siak ke, jadi tok bilal ke, jadi tukang sapu ke. Khidmat kita untuk kita
menampung kekurangan ataupun perkara-perkara yang lepas yang tak sempat kita lakukan, yang tak sempat kita laksanakan. Jadi bila mana pencen tu, apa yang kita ada tu daripada hasil pencen tu cukuplah. Jadi masa yang ada, umur yang berbaki ni kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena selalu mendekatkan diri kita dengan majlis-majlis ilmu. Kena perbaiki diri kita untuk kita berhadapan dengan masa yang sangat panjang selepas daripada kehidupan ini, iaitu selepas daripada kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau lah kata dah sampai 63, dah kena standby. Kena 70 lagi kena standby. Maksudnya bila mana dah umur 70, kepala ni dah tak sepatutnya tidak memikirkan urusan-urusan dunia dan untuk tidak memikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan mencari kemewahan duniawi. Kita kena fikir untuk bagaimana kita nak merancakkan untuk kita mencari ukhrawi dalam perkara akhirat kita. Itu lebih penting lah. Lebih penting. Jadi kita kena ambil peluang itu untuk kita mendalamkan ilmu pengetahuan kita, untuk sama-sama kita lebih faham hakikat kehidupan kita di saat-saat akhir sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kata kita masih diberi peluang untuk hidup di atas muka dunia ini, maka kita kena ambil peluang itu sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Jangan kita buang masa begitu sahaja. Jangan kita sibuk dengan nak cari dunia. Bukanlah maksudnya tak boleh cari dunia lah langsung, kan? Tapi apa yang ada tu cukuplah. Pencen yang dah ada tu, kan, kita pun bila pencen, rumah dah ada, kereta dah ada, kemudian makan pun gaji pencen pun dah ada, apa lagi nak, kan? Makan itulah juga, kan? Makan tak ada banyak mana pun, lagi dah berumur, lagi semua tak boleh makan. Kambing tak boleh makan, kan? Kari kepala ikan tak boleh makan, macam-macam tak boleh makan. Semua doktor kata pakcik ni tak boleh, pakcik ni tak boleh, pakcik ni tak boleh. Semua tak boleh. Semua nak kena sekat. Sebab apa? Sebab dah macam-macam penyakit ada. Jadi untuk apa lagi kita cari dunia? Maka kita hendaklah usahakan untuk mencari akhirat kita, untuk memperbanyakkan amal soleh kita. Rezeki yang kita ada untuk kita perbanyakkan berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khususnya orang pencen, maka dia kena memperbanyakkan meluangkan masa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita lihat dalam perkara Nabi SAW mempunyai peribadi yang sangat unggul, di mana kita sedia maklum bahawasanya para Rasul alaihissalatu wassalam mempunyai sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat wajib yang perlu ada pada mereka. Begitu juga dengan sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat yang jaiz, yang harus. Seperti mana kita bincangkan minggu lepas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, dia ada sifat wajib bagi Rasul, kemudian sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz yang harus bagi Rasul. Sifat-sifat ini kita perlu ketahui. Sebab apa? Sebab kita nak mencontohi sifat-sifat yang baik, dan kita menjauhkan daripada sifat-sifat yang tidak baik. Pribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sifat ada sifat kejujurannya, ada sifat amanahnya, menjaga kehormatannya, dan dengan berbagai budi pekerti yang luhur lainnya. Macam-macam sifat yang mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada batang tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
sejak sebelum baginda diangkat lagi menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi rasul. Sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul lagi telah dicampakkan pada diri baginda yang mulia, iaitu sifat kejujuran dan amanah. Sehingga baginda mendapat julukan Al-Amin. Julukan Al-Amin. Orang kampung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sangat mempercayai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata hatta orang golongan yang bukan Islam, mereka nak bermusafir, maka bila mana nak bermusafir, maka harta benda mereka yang banyak akan disimpan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simpan dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mereka percayai. Kalau kata letak dekat rumah orang lain, harta tu daripada satu bakul jadi setengah bakul. Daripada setengah bakul jadi suku bakul. Jadi ada yang jadi sebakul langsung tak jumpa terus habis. Tetapi mereka sangat mempercayai ataupun meyakini tentang sifat amanah yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah Islam, kemuliaan sifat atau peribadi baginda semakin tinggi, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Aisyah. Dari Sa'ad bin Hisham bin Amir, dia berkata, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, maka aku berkata, wahai ummul mukminin, khabarkanlah kepadaku tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Ini Sayyidina Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimanakah akhlak Nabi? Maka Aisyah radhiyallahu anha menyebut, kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda adalah akhlak Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran semuanya dipraktikkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilaksanakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita tengok sedikit tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki 11 orang isteri. 11 orang isteri, mereka yang dikenal dengan ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin itu ibu bagi orang-orang yang beriman. Ibu bagi orang-orang yang beriman. Di mana ummahatul mukminin terdiri daripada yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Maka dari beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan kecuali Ibrahim. Kemudian yang kedua Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Yang keempat Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab. Itu anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian yang kelima Zainab binti Huzaimah. Yang keenam Ummu Salamah Hindun bintu Abu Umayyah. Yang ketujuh Zainab bintu Jahshin. Yang ke-8 Juwairiyah bintu Al-Haris Al-Huzaiyah. Al-Khuzaiyah. Yang ke-9
Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Yang ke-10 Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Yang ke-11 Maimunah bintu Al-Harith. Itu 11 isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Khadijah bintu Huwailid dan Zainab bintu Huzaimah, keduanya meninggal semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya wafat sepeninggalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu antara isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Yang mana kita kena maklum bahawasanya ummahatul mukminin ini merupakan ibu-ibu bagi orang yang beriman. Bila mana kita mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ummahatul mukminin ini tidak boleh sama sekali dikahwini oleh orang lain. Selepas saja baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengahwini sahaja wanita, satu-satu wanita itu, maka bila mana berpisah saja, maka tidak boleh dikahwini oleh orang lain, sebab merupakan ibu kepada kita semua. Ibu kepada kita semua. Itu kita kena fahamilah. Baik. Kemudian kita lihat sikit sebelum kita masuk kepada sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat hari ni mungkin kita tak boleh lewat sangat kot. Sebab selepas ini kita ada program awal Al-Muharram. Program yang dianjurkan oleh Pusat Islam. Jadi kita tak berhajatlah nak memanjangkan kita punya program pada malam ni. Selamat datang kepada Prof Rahimi Yusof. Terima kasih Prof. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat kepada anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Kathir menegaskan tidak ada khilaf bahawa seluruh anak-anak baginda berasal daripada Khadijah bintu Khuwailid, kecuali Ibrahim dari Maryah bintu Syam'un Al-Qibtiyah. Semuanya anak-anak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Dan seorang daripada Maryah Al-Qibtiyah. Kemudian kita lihat siapakah anak-anak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ni biasanya anak-anak kita, khususnya anak-anak yang belajar dia pasti. Mereka sangat hafal. Dia adalah lagu untuk hafal nama anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak ingat dia punya rentak lagu dia. Kan? Kalau sahabat-sahabat sekalian nak tahu rentak lagu dia, kena belajar. Kita pula belajar dengan anak-anak anak-anak pasti. Baik, yang pertama Al-Qasim. Anak lelaki pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya baginda berkunyah, iaitu dengan Abul Qasim. Abul Qasim, anak lelaki pertama. Biasanya orang Arab ni, mereka kalau kata dapat anak lelaki yang pertama, dia akan gunakan nama anak tersebut sebagai nama dia. Diberi kunyah, gelaran. Contoh kata, kalau lah kata saya anak, ini contoh, kalau anak yang pertama Muhammad Fawaz Fakhri, kan, anak yang pertama. Jadi saya letak nama saya, kunyah saya Abu Fawaz. Biasanya anak yang pertama. Biasanya anak yang pertama lah. Kalau kata Prof Rahimi ada anak lelaki yang pertama, bolehlah letak kunyah tu. Kan, maksudnya bila sebut Abu Fawaz, orang tahu.
berfawasi itu saya sendiri. Ada pun disebut dengan Abul Qasim, maka kita mengetahui bahawasanya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Qasim ini dia Allah Ta'ala tak panjangkan umur dia. Dia wafat ketika berumur usia dia 2 tahun. Maka anak yang kedua Zainab, yang bernama Zainab, dan anak perempuan yang sulung. Tadi anak lelaki yang sulung. Yang pertama kan, Zainab ni anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sulung. Kemudian yang ketiga Ruqayyah. Ruqayyah, dan yang keempat Ummu Kalthum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Abdullah, dan yang ketujuh Ibrahim. Ibrahim ni lahir di Madinah dari hamba sahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Maria Al-Qibtiyah, tetapi meninggal ketika kecil juga. Meninggal kecil. Ramai anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal ketika kecil. Baik. Seterusnya kita lihat sedikit sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Ada 4. Sifat wajib bagi Rasul kena tahu. Dia ada 4. Yang pertama, Siddiq, iaitu benar. Benar. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama, dia adalah sifat benar. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu dan menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi mereka mesti terdiri pada manusia yang paling sempurna kemanusiaannya dari segi ilmunya, akhlaknya dan keturunan. Memang sengaja Allah pilih Nabi ini atau Rasul ini daripada manusia yang terpilih. Manusia yang terpilih dari segi ilmunya, dari segi akhlaknya, dari segi keturunan. Dan mereka ini ditarbiyah sendiri di bawah pemeliharaan ataupun tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang tarbiyah ataupun menceritakan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam surah Taha, dalam surah Sad ayat 45 yang bermaksud, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang mempunyai perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, iaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surah Taha ayat 39 yang bermaksud, dan melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang menyatakan berkenaan dengan para rasul dan
menyatakan sifat-sifat mereka yang mulia dan sempurna. Sebab dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tingginya martabat para Rasul alaihi wasallam dan sesuai dengan kedudukan mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi petunjuk serta ikutan manusia seluruhnya. Maka Rasul merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Yang kita dah sebutkan tadi, yang pertama itu sifat siddiq. Itu sifat siddiq itu benar. Diambil pada perkataan kalimah as-sidqu. As-sidqu iaitu mengatakan yang benar dan jelas. Keutamaan dan kemuliaan sifat benar itu diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 16 yang bermaksud mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sifat benar siddiq itu kepada sifat nabi sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 22 dan tatkala Allah sebut maksud dia dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu mereka berkata inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Itu ditahqiqkan di situ. Menguatkan tentang kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat benar ini juga wajib ada pada Rasul. Wajib ada pada Rasul dan ia menjadi sifat yang mutlak iaitu bersifat benar dalam semua perkara sama ada dalam percakapannya, perbuatannya, hatinya, semua kena benar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan para sahabat pun dalam gurauan yang benar. Gurau pun dalam keadaan gurauan yang benar. Pernah satu kisah di mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan tu tua. Nabi nak bergurau dengan perempuan tua ni. Nabi kata, wahai makcik, sesungguhnya di dalam syurga besok orang tua tidak akan masuk ke dalam syurga. Orang tua tidak akan masuk ke dalam syurga. Maka bila mana mendengar sahaja ucapan itu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka makcik ni tercengang dan menangis. Tercengang dan menangis. Rasa macam tua dia ni tak berguna lah. Sebab apa? Tak boleh masuk syurga. Kemudian Nabi pujuk. Nabi tengok dia menangis terisak-isak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawasanya benarlah bahawasanya syurga besok tidak akan ada orang-orang tua, melainkan orang-orang tua yang akan dikembalikan umur mereka antara 30 ke 35 tahun. Maksudnya orang tua yang nak masuk syurga, umur dia akan ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara ada sebagai pendapat menyebutkan 30 ke 35 tahun. Ada yang menyebutkan antara 25 ke 30 tahun. Maksudnya orang tua semua akan jadi muda belaka. Masuk dalam syurga. Kan? Itu nikmat yang sangat besar. Yalah, betul lah. Masuk syurga, nikmat yang macam-macam. Nikmat yang macam-macam. Kalau orang tua dah tak larat. Kalau umur antara 25 ke 35 tu, umur yang tengah sedap. Tengah lasak orang kata kan. Tengah lasak. Betul ah, Masyarul umur tu tengah lasak. Kan? Yalah, nak cerita nikmat syurga yang sangat-sangat hebat, yang sangat luar biasa. Nak melayani bidadari syurga. Kan? Jadi Allah Taala bagi nikmat yang sangat luar biasa. Gelak dia.
Saja petik nama tu nak tengok dia ikuti ke tidak. Alhamdulillah. Nak sebutkan bahawasanya itulah nikmat syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan nak sebutkan juga bahawasanya itulah kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat siddiq, sifat benar dalam ucapan walaupun ketika mana bergurau. Tapi orang kita bergurau tu pun boleh, tapi jangan sampai menipu. Kita ni kadang-kadang nak gurau tak kena tempat. Kita gurau dalam keadaan kita menipu orang lain. Itu akhlak yang tidak diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gurau benda yang betul, tak apa. Dia jangan sekali-kali menipu, dan sifat menipu ni tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat menipu ni tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sifat tidak amanah. Kan? Jadi saya rasa cukuplah sekata itu dahulu. Kita bincang sifat wajib bagi Rasul yang pertama itu sifat siddiq, amanah, sifat benar. Siddiq benar ataupun jujur. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Sifat yang kedua itu amanah, iaitu dipercayai. Sifat amanah, sifat yang dipercayai. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat sekalian, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran jazak di atas kesudian sahabat-sahabat untuk bersama dengan saya pada malam ini. Apa-apa yang terkurang itu saya mohon maaf atas mungkin ada kesilapan, kelemahan yang berlaku. Saya mohon maaf di atas kekurangan diri ini. Jadi apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Dan insya-Allah kita akan sambung pada sifat wajib bagi Rasul yang kedua, itu amanah. Pada minggu hadapan kita kena berhentikan lebih awal sebab nak bagi laluan kepada program Pusat Islam pada malam ini, iaitu hijrah. Program hijrah. Ada ceramah khas yang kita sediakan kepada sahabat-sahabat sekalian insya-Allah. Jadi untuk itu saya mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran jazak di atas kebersamaan sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini memberi manfaat. Sama-sama kita menjadikan diri kita ni orang yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita senantiasa mengikuti jalan yang telah dibentangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekedar itu dahulu. Mari sama-sama kita tutup majlis kita pada malam ini dengan kita membacakan doa penutup insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dhakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضى قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلت قيا علما نخزى بالخير ونكفى كل الشر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى صحب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسافر رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mala, Cik Zahra, Kak Rosida, Cik Roslan, Cik Hazrul, Kak Pida,
Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Abang Mi, Zuhaimi alias Cik Arman Lengkuas Palas. Lengkuas Palas ni siapa ni? Terima kasih di atas sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama pada malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan program kita selepas ini jam 9 malam untuk program hijrah insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.